Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul 'azim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan seluruh saf kepimpinan Masjid At-Taqwa, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, Tuan Imam dan Tuan Bilal, para hadirin dan hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama berada di dalam rumahnya pada malam ini untuk kita melaksanakan ibadah secara berjamaah dan seterusnya meluangkan sedikit masa kita untuk berada dalam majlis ilmu, mendengar akan perkongsian berkaitan dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih. Muslimin muslimat sekalian, pada pertemuan kita sebelum ini kita telah pun membincangkan bab yang ke-33, membicarakan berkenaan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan wangian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun tubuh badan Nabi wangi, seluruhlah tubuh badan Nabi termasuklah peluh dan juga lebihan-lebihan daripada tubuh badan baginda yang lain semuanya wangi. Tetap juga baginda sallallahu alaihi wasallam mengenakan wangian yang lain untuk menambahkan lagi kewangian yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis telah pun kita nyatakan, cuma malam ini saya nak sebut sedikitlah tambahan. Walaupun hadis-hadis ini tidak dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi, tapi kita sebutkan untuk kita mengetahui tentang jenis-jenis wangian yang dikenakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun wangian yang digalakkan oleh baginda untuk kita pakai, khususnya sahabat-sahabat pada ketika itu, dan kita pun insya-Allah boleh juga untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Dalam riwayat yang sebelum ini kita telah nyatakan antara wangian yang sentiasa disebut oleh Nabi dinamakan dengan raihan, yang wangian berasal daripada pokok selasih. Ini dikuatkan lagi dengan riwayat yang terdapat di dalam hadis sahih Imam Muslim menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk memakai raihan, wangian tersebut. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam menyifatkan bahawa wangian seumpama itu merupakan wangian yang berasal dari syurga. Mudah-mudahan kita di dunia kita membiasakan berwangi-wangian, insya-Allah di hari akhirat nanti kita dikurniakan syurga dan pakej lah bersekali dengan wangian syurga dan juga wangian yang lain yang ada di dalamnya, insya-Allah. Yang pertama. Yang kedua, antara jenis wangian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syorkan untuk kita gunakan, iaitu disebut sebagai al-udul hindi, ud ataupun gaharu hitam. Al-Hindi merujuk kepada India lah, negara India pada ketika itu. Al-Hindi merujuk kepada warna hitam yang dikehendaki. Jadi al-ud al-Hindi, gaharu hitam, wangian daripada kayu gaharu ini ataupun getah dia itu merupakan
yang disyorkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, "Alaikum bihadzal 'udil hindi." Hendaklah kamu membiasakan menggunakan ud hindi ini, gaharu hitam ini. Ini salah satu daripada wangian yang digemari dan digalakkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang paling Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka adalah wangian yang dinamakan dengan al-misk. Al-misk iaitu kasturi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasa'i, baginda menyatakan atyabut tibi al-misku. Sepaling-paling wangi, sepaling-paling hebat bau wangian adalah wangian al-misk, kasturi. Ini di antara perkara yang digemari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda anjurkan kepada kita untuk menggunakannya. Jadi itu sebagai tambahanlah, oleh kerana tidak dinyatakan secara khusus berkaitan dengan ud dan juga berkait dengan kasturi tadi, maka kita sebutkan untuk kita mendapat pengetahuan tambahan di samping apa yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih. Kemudian kita masuk pada bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-34. Babun ma jaa fi kaifiyati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada membicarakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Jadi nak cerita dalam bab ini adalah berkaitan dengan cara Nabi berkomunikasi, cara Nabi bercakap. Bagaimana untuk kita memastikan bahawa percakapan kita diterima, untuk memastikan orang memberikan perhatian kepada apa yang kita sampaikan, orang boleh fokus terhadap mesej yang kita berikan, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun menunjukkan satu role model dalam percakapan. Kalau hari ni orang kena masuk kursus itu, kursus ini, kan, nak tahu cara bercakap yang berkesan, cara bercakap yang berpengaruh, rupanya kalau tengok dalam Syama'il Muhammadiyah pun dinyatakan cara bagaimana ucapan yang berpengaruh yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi apa yang dibincangkan ini ialah tentang cara Nabi berinteraksi dengan sahabat, khususnya ketika mana baginda menyampaikan mesej yang penting, maka baginda menggunakan kaedah-kaedah yang tersendiri. Walaupun Nabi tak ada guru komunikasi yang mengajar Nabi cara berkomunikasi, cara berceramah ke, Nabi tak pernah masuk kursus, tetapi Allah berikan talent, Allah berikan kelebihan ini kerana tugas baginda memang perlu kepada penyampaian yang berkesan, barulah dakwah diterima. Kalau tak ada penyampaian yang berkesan, macam mana Nabi nak menyempurnakan tabligh yang diletakkan di atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyampaikan dakwah. Jadi mesti ada cara penyampaian yang berkesan. Baik, muslimin muslimat sekalian, hadis yang ke-21, Aisyah radhiyallahu anha melaporkan, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadha, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfadhuhu man jalasa ilaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap dengan laju, tanpa putus, seperti lajunya bicara kamu semua. Baginda selalu bercakap dengan jelas dan terperinci satu persatu, sehingga orang yang mendengar dapat menghafal apa yang mereka dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, baginda tidak bercakap sebagaimana sahabat-sahabat bercakap. Diguna perkataan kasardikum. Aisyah beritahu Rasulullah tak sama sebagaimana cara kamu semua bercakap. Kamu semua merujuk kepada sahabat-sahabat yang ada. Tetapi cara baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap ialah yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Nabi bercakap dengan perkataan yang jelas, faslin. Maksudnya tidak berturutan secara tanpa henti. Ada pemisah dia. Sikit,
sikit, satu persatu. Tidak kata Nabi SAW sambung je bercakap. Kan, sehingga kadang-kala kita tengok orang bercakap sampai termengah-mengah. Habis satu benda yang dia nak cakap tu, satu nafas je. Kemudian, lega bila dah habis bercakap. Jadi orang yang dengar, orang tak akan faham. Sebab terlalu laju, terlalu cepat. Jadi Nabi kita SAW menggunakan kalamin bayyinin faslin. Perkataan yang jelas, kemudian satu persatu. Itu cara penyampaian Nabi kita SAW. Tidak ada al-wila, tidak secara berturutan tanpa henti. Kemudian tidak ada isti'jal, tidak ada tergopoh gapah. Walaupun perkara tersebut perkara penting, Nabi tidak tergopoh gapah dalam penyampaian baginda SAW. Aisyah meriwayatkan hadis ini kerana berlaku satu kisah. Itu dia mulakan terlebih dahulu. Dia kata, Aisyah kata radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah tidak bercakap sebagaimana percakapan kamu. Sebab apa? Sebab ada kisah yang berlaku. Ada kisah yang berlaku sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim menyatakan bahawa satu ketika, kata Aisyah bercerita baliklah, flashback balik cerita ini. Dia kata ada satu benda yang mengejutkan. Kamu nak tahu ataupun tidak? Tanya Aisyah kepada sahabat-sahabat yang lain. Nak bercerita, nak mula cerita ini, ada satu benda cerita yang mengejutkan, menghairankan yang berlaku kepada Abu Hurairah. Kamu semua nak tahu ke? Maka sahabat-sahabat pun jawab nak tahulah. Lalu ketika itu kata Aisyah radhiyallahu anha, disebut apa dia? Satu ketika Abu Hurairah ini dia datang berhampiran dengan bilik aku. Dia datang berhampiran dengan bilik aku. Kemudian dia bercakap tentang Rasulullah. Adalah dia bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak sampaikan kepada siapa? Wallahu a'lam lah, mungkin dia nak sampaikan kepada Aisyah ataupun nak sampaikan kepada orang lain. Tapi bercerita berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu Aisyah kata, wa kuntu usabbih, dengan maksud usalli. Pada ketika itu aku duduk sembahyang. Datang-datang dia terus bercakap, kan? Kemudian apabila aku selesai daripada solat, dia selesai dah cakap tu. Dia dah selesai percakapan tersebut, kemudian dia berlalu begitu sahaja. Maka kata Aisyah, kalau sekiranya aku dapat dia, nescaya aku beritahu supaya dia ulang balik apa yang dia cakap tadi tu yang berkait dengan Nabi. Aisyah dah lah duduk sembahyang, dia pergi cakap laju-laju pula. Dia mungkin duduk bercakap dengan orang lain ke, wallahu a'lam lah. Cuma Aisyah ketika ini duduk sembahyang. Selesai sembahyang, Abu Hurairah dah tak ada dah. Bercakap pula laju. Maka dia tidak dapat tangkap apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ketika itulah Aisyah menyebutkan hadis kita ini di hadapan sahabat-sahabat sehingga mereka boleh meriwayatkan hadis ini sehingga sampai kepada kita. Maka kata Aisyah, hadis yang kita bacakan tadi sama. Dalam riwayat Imam Muslim pun sama, cuma ada latar belakang. Dalam riwayat Muslim sebut latar belakang kenapa Aisyah mengeluarkan hadis ini. Dia nak beritahunya, sebahagian sahabat suka bercakap laju-laju. Mesejnya tak sampai. Kemudian pergi macam tu sahaja. Sebagaimana yang dibuat oleh Abu Hurairah lah. Maka seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha menegur para sahabat, kalau nak bercakaplah cara sebagaimana percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalamin bayyinin faslin. Perkataan yang jelas dan juga satu persatu. Jangan isti'jal, jangan tergopoh gapah di dalam bercakap. Jadi Abu Hurairah pergi macam tu, tak tahulah apa mesej yang dia nak bawa. Tak diceritalah pada kita. Aisyah pun tak ceritalah. Sebab apa? Sebab tak tahu apa yang diceritakan berkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran untuk kita di sini ialah bercakap mesti jelas. Mesej yang kita nak sampaikan, perkataan yang kita gunakan, kena tiru cara Rasulullah satu persatu. Biar orang boleh tangkap. Jangan terlalu laju. Sebab apa? Untuk memastikan orang mendapat kefahaman yang jelas, orang dapat mengingat apa yang kita sampaikan. Orang dengar, terus orang boleh ingat. Sebab apa? Sebab penyampaian kita tadi tu jelas. Daripada hadis ini juga, ulama-ulama mengeluarkan pengajaran. Antaranya ialah wajib ataupun sepatutnya bagi seorang guru apabila dia menyampaikan ilmu, dia kena tamahul. Ataupun ayat tamahal, maksudnya
dia kena perlahan-lahan dalam dia menyampaikan ilmu. Tidak boleh pergi terlalu laju. Slow-slow. Khususnya apabila dalam kelas untuk kita mengajar murid-murid kita, pelajar-pelajar kita, kena perlahan-lahan, jangan terlalu rushing sangat. Jangan terlalu laju sangat. Nanti orang tak dapat tangkap. Begitu juga berusaha sebaik mungkin untuk memberi penerangan yang betul-betul jelas. Carilah kaedah macam mana. Guna metod macam mana ke, guna kaedah macam mana ke, kena fikir cara supaya kita boleh memberikan penerangan yang jelas kepada para pendengar, hadirin yang ada dalam majlis kita. Kemudian digalakkan juga supaya mengulang-ulang. Nanti kita akan jumpa hadis di mana disebutkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap, baginda akan ulang-ulang. Nanti kita akan jumpa hadis tersebut. Supaya apa? Sebagaimana disebut di penghujung hadis, Imam Tirmizi ini menyebut yahfazuhu man jalasa ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pastikan bahawa orang yang dengar, yang duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menghafal perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya hadis yang ke-217. Hadis yang ke-217. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan litu'qala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi percakapan baginda sehingga 3 kali supaya difahami oleh mereka yang mendengar. Salah satu seni pengucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seni komunikasi Nabi ialah baginda sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkataan, khususnya mesej yang penting. Benda-benda yang penting Nabi biasanya akan ulang sebanyak 3 kali. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam mengulang perkataan tersebut? Kerana nak memastikan litu'qala anhu, supaya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam difahami oleh sahabat-sahabat. Jadi dalam menguraikan perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ini, maksudnya apa dia? Bagaimana bentuk ulangan yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Boleh jadi kadang-kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang satu ayat ataupun satu kita kata frasa-frasa yang penting. Mana yang penting dalam mesej tersebut Nabi ulang yang tu. Mana yang kurang penting Nabi tidak ulang. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang semua ayat-ayat yang ada. Katalah banyak mesej yang nak disampaikan, ada 3 baris, kalau kita tuliskan 3 baris. 3 baris itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ulang. Kemudian ada juga yang menyatakan bahawa boleh jadi Nabi pilih perkataan-perkataan tertentu sahaja, yang penting itu yang diulang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun boleh sesuaikan mengikut kepada keadaan. Lebih-lebih lagi lah kalau ada orang bertanya. Kalau ada orang bertanya, boleh tak ulang yang tadi tu kan? Maka kita ulanglah. Kerana ulang perkataan itu adalah satu bentuk untuk kita memastikan orang dapat mempelajari apa yang kita sampaikan. Baik, kemudian disebut 3 kali. Kenapa 3? Kenapa Nabi tak hanya ulang 2 kali sahaja? Kenapa 3? Antara hikmah dia lah untuk perkataan-perkataan penting ataupun mesej yang penting dalam ucapan kita elok diulang sebanyak 3 kali, kerana kata ulama yang menghuraikan hadis ini, mereka katakan kali yang pertama itu untuk orang dengar terlebih dahulu, dengar aja dulu. Kali yang pertama. Kali yang kedua, orang akan beri peringatan ataupun orang akan memberikan perhatian. Dia dengar, oh dia perhati. Bila kita ulang sekali dia baru dengar. Bila kita ulang sekali, ini penting ni, dia pun perhati sikit kan. Kemudian ulangan kali ketiga itu untuk dia berfikir dan juga terus mengingat dalam minda dia ataupun dalam ingatan dia tentang apa yang kita sampaikan. Maka kalaulah cikgu-cikgu kan yang mengajar contohnya ulang 3 kali itu, insya-Allah pelajar-pelajar akan ingat.
Lebih lagi daripada itu lebih baiklah kalau sekiranya kita mempunyai masa yang cukup. Tapi 3 kali itu pun kalau ikut kepada sunnah Nabi ini, mudah-mudahan insya-Allah orang akan dapat mengingati apa yang kita sampaikan. Kalau sekalipun dia tak ingat untuk tempoh masa untuk long term memory pun, mungkin dia boleh ingat untuk short term memory. Ingat dulu, mungkin selepas ini kalau dia nak buat ulang kaji balik ke, kan 3 kali kita ulang tu mudah-mudahan dia akan dapat ingat balik apa yang kita sampaikan. Ini di antara cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara, dalam bercakap. Jelas dari segi ucapannya, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkataan-perkataan yang penting. Itu cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-218. Hadis ini agak panjanglah. Hadis ini agak panjang, dan bila panjang ni akan banyaklah pengajaran-pengajaran yang kita akan jumpai. Hadis yang ke-218 ini diriwayatkan oleh Hasan bin Ali karramallahu wajhah, bercerita, aku bertanya kepada pakcikku daripada sebelah ibu yang bernama Hindun bin Abi Halah. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu merupakan anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi dia kata, aku bertanya kepada pakcik aku, maksudnya pak saudara aku, yang bernama Hindun bin Abi Halah. Siapa Hindun bin Abi Halah ini kita dah jumpa dah sebelum ini. Iaitu anak kepada Khadijah radhiyallahu anha, salah seorang anak Khadijah radhiyallahu anha dengan suami dulu. Dengan suami dulu. Maknanya dia ini adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala mak kepada Hasan bin Ali ini, sebagaimana kita tahulah, Fatimah radhiyallahu anha. Maka dia adik-beradik seibu dengan Hindun bin Abi Halah ini. Jadi anak saudara, anak kepada Fatimah ini namanya Hasan bin Ali ini datang bertanya kepada pak saudara dia, nak tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita yang kita akan jumpa kemudian ini merupakan cerita yang disampaikan oleh anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau adalah orang yang mengetahui banyak perkara mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hindun ini dia antara yang ambil cakna lah berkaitan dengan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dapat buat satu perkaitan bahawa Rasulullah dengan anak tiri pun seakan-akan anak sendirilah. Seakan-akan memang itu merupakan anak kandung baginda sendirilah. Sebab hubungan yang baik sehingga kan anak tiri ini boleh bercerita tentang akhlak peribadi yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia boleh bercerita, bahkan banyak kisah-kisah yang tidak diketahui oleh orang lain diceritakan oleh Hindun bin Abi Halah. Sebelum ini dah ada riwayat, dalam bab-bab awal sebelum ini dah ada riwayat daripada Hindun bin Abi Halah ini. Aku berkata kepada pakcikku, kata Hasan bin Ali, dia sebut kepada Hindun bin Abi Halah, pak saudara dia, sifli mantiqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzani daimal fikrati laysat lahu rahatun tawilus sakti la yatakallamu fi ghairi hajatin yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala bi ashdaqihi wa yatakallamu bi jawami'il kalimi kalamuhu faslun la fudula wa la taqsira. Baik. Disebutkan di sini bahawa kata Hasan bin Ali, dia kata, beritahulah kepadaku bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Dia pergi tanya kepada Hindun bin Abi Halah, dia kata, wahai pak saudara, cerita kepada aku, cerita kepada aku tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, bercakap. Hindun bin Abi Halah radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang selalu bersedih semasa mengadu kepada Tuhannya
dan menyaksikan kebesarannya bukan kerana keduniaan. Baginda tidak pernah berhenti berfikir, akal dan hatinya tidak pernah berehat, lebih banyak diam, tidak berbicara hal yang sia-sia. Baginda memulakan dan mengakhiri bicara dengan menyebut nama Allah. Baginda berbicara dengan ringkas namun penuh makna. Kata-kata baginda terperinci satu persatu, atau kata-kata baginda adalah pemisah antara hak dan batil, tidak berlebihan sehingga membosankan dan tidak pula dikurangkan sehingga kurang dapat difahami. Baik, ini banyak sebenarnya sifat Rasulullah yang dinyatakan oleh Hindun bin Abi Halah. Kita pergi satu persatu dan kita cuba ringkaskan. Kalau ikut kepada huraian ulama panjang. Saya cuba ringkaskan insya-Allah. Dia kata yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang selalu bersedih. Apa maksud dia? Yang dikehendaki dengan selalu bersedih ini, maksudnya bila ada satu ujian kesedihan, ada pula ujian kesedihan yang lain. Satu persatu yang menimpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita tengok dari segi sejarah hidup baginda pun begitulah. Banyak ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu sudut, satu bentuk. Namun kalau dengan tafsiran sedemikian, Imam Ibn Qayyim dia tidak berapa setuju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ada ujian-ujian, Nabi tidak pernah mengeluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyesali pun sampai tahap disebut sebagai selalu je bersedih. Sakit hati sikit je baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan memang ada kepayahan yang dilalui oleh Nabi, tapi tak adalah sampai tahap mutawasilul ahzan, tidaklah sampai tahap bersedih berpanjangan. Jadi Imam Ibn Qayyim dia tidak bersetuju kalau sekiranya dikatakan sedemikian. Maka ada tafsiran yang lain. Tafsiran yang lain, maksud sedih di sini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang mempunyai hati yang halus, hati yang lembut. Maka apabila memerhatikan kebesaran Allah, apabila merenung diri, melihat akan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam akan menitiskan air mata. Maksudnya kagum di atas kehebatan Allah, merasa kerdil diri baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kehebatan Allah taala, baginda rasa kerdil sehingga mengalirkan air mata. Jadi kalau dengan tafsiran ini tidak menampakkan lemahlah pada Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam selayaknya begitulah orang yang sentiasa menyedari akan kebesaran Allah dan sebagai contoh dan juga tauladan kepada umat. Jadi Nabi bukan bermaksud sedih di sini, sedih dengan urusan keduniaan, tidaklah. Sedih menitiskan air mata itu kerana memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikehendaki dengan mutawasilu al-ahzan dalam hadis ini. Kemudian seterusnya disebutkan lagi bahawa Nabi tidak pernah berhenti berfikir. Ini fikir tentang apa ini? Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa daimal fikrah, sentiasa berfikir tentang kemaslahatan umat. Baginda fikir bukan fikir pasal soal diri sendiri. Fikir berkaitan dengan masalah ataupun maslahah kepentingan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu permasalahan timbul, Nabi fikir macam mana nak selesaikan untuk kebaikan umat aku. Aduan yang dibuat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam cari penyelesaian. Itu yang dimaksudkan dengan daimul fikrah, sentiasa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berfikir. Bukan fikir pasal soal keduniaan, tidak, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang kita lah, tentang umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Akal dan hatinya tidak pernah berehat, lebih banyak diam. Hati baginda sentiasa hidup. Hidup dengan cara macam mana? Dengan cara kita kata zikrullah, dengan cara mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada rehat dalam perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak rehat. Zikirnya sedikit.
fikirnya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikirnya banyak, rehatnya yang sedikit ataupun tak ada rehat langsung. Kan kalau kita baca sirah Nabi, mana ada Rasulullah pergi bersantai-santai, healing ke apa ke, tak ada. Tak ada cuti dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara peperangan kepada satu peperangan, ada pula siri-siri dakwah yang lain. Habis satu benda besar berlaku, sambung dengan yang seterusnya. Berlaku Sulhul Hudaibiyah, perjanjian damai Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Kita kalau lepas ada perjanjian damai macam tu, kita rasa tak ada musuh apa dah, kita duduk rehat je lah. Nabi dalam masa yang sama memulakan pengutusan surat-surat baginda, dakwah baginda kepada al-muluk, raja-raja yang ada, seluruh negara yang ada, kuasa-kuasa besar yang ada pada ketika itu. Nabi utuskan surat, hantarkan wakil. Maknanya kerja-kerja dakwah itu sentiasa ada. Bukan kata bila mana dah berdamai dengan orang-orang musyrikin Mekah, ini kira settle lah, selesai lah, tunggu cerita lain pula lah. Tidak. Nabi menghalakan dakwah ke arah mereka-mereka yang berada di luar daripada Mekah pula, luar daripada Madinah pula. Maknanya tidak pernah henti dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan Nabi lebih banyak diam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap perkara yang sia-sia. Yang ini selarilah dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Hendaklah kamu, sesiapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Sebiji. Apa yang Nabi sebut kepada kita, itulah yang diaplikasikan di dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kena relate dengan yang sebelumnya. Nabi disebut banyak berfikir, banyak diam. Dengan cara orang yang banyak berdiam diri, itulah orang yang banyak berfikir. Macam tuan-tuan semua ni duk berfikir. Orang yang banyak bercakap, dia kurang sikit berfikir. Kan? Sebab tu setengah orang dia khusyuk berfikir, banyak sangat idea sampai turun ke bawah. Banyak tu idea masuk tu. Kan? Dia banyak berfikir sebab dia diam, kan? Orang yang banyak bercakap, dia kurang berfikir. Sebab itu siapa yang banyak berkata-kata, banyaklah silapnya. Siapa yang banyak silapnya, banyaklah dosanya, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu Nabi selarikan. Oleh kerana baginda ni suka mencari idea, suka fikir macam mana nak menyelesaikan masalah umat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam banyak mendiamkan diri. Bila perlu berkata-kata, hanya perkataan yang benar-benar sahaja yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan lagi, baginda apabila bercakap, baginda memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita bila mana nak mulakan ucapan, orang bagi Tuan Haji sila bagi ucapan sepatah dua kata. Kita jangan walaupun sepatah dua kata pun terus masuk macam tu. Sekurang-kurangnya ada bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan bismillah terlebih dahulu, kerana itu cara baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam memulakan ucapan, di dalam memulakan perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan bahawa Rasulullah apabila bercakap, baginda menggunakan jawami al-kalim. Bermaksud jawami al-kalim. Jawami al-kalim ini perkataan yang ringkas tapi penuh dengan makna, syarat dengan makna. Percakapan baginda tidak panjang. Khutbah-khutbah baginda sallallahu alaihi wasallam pendek, short and precise. Tapi nak dihuraikan maknanya berjela-jela, perlu ditulis oleh ulama-ulama kerana nak menerangkan maksud yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam hadis-hadis lah. Hadis yang dikumpulkan, hadis-hadis sahih yang dikumpulkan. Katalah dalam satu kitab dikumpulkan ada 4-5 ribu hadis contohnya. Mungkin kalau tulis hadis sahaja hanya 2 jilid kitab sahaja. Cuba tengok syarah dia. Syarah dia panjang. Sebab apa? Sebab dalam pengertian yang terdapat di dalam hadis-hadis yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tengok dari segi angle akidah. Ada orang boleh tengok dari segi angle fiqh. Ada orang boleh tengok dari segi angle kita kata akhlak, ilmu kemanusiaan yang lain. Sekarang ni orang hurai hadis-hadis Nabi ini pergi kepada ilmu-ilmu kemanusiaan. Selain daripada ilmu ketuhanan yang kita duk biasa dengar, sekarang ni dihuraikan hadis-hadis ilmu kemanusiaan untuk kehidupan kita sekarang ini. Banyak kita tengok ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam relevan untuk dipraktikkan pada zaman kita pada hari ini. Menunjukkan bahawa perkataan Nabi walaupun ringkas, tapi makna yang terkandung di dalamnya adalah begitu meluas. Kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai terperinci satu persatu sebagaimana yang telah pun kita nyatakan tadi. Ada juga ulama yang menghuraikan di sini apabila kalamuhu faslun, kata-kata baginda itu bersifat faslun, boleh pergi kepada satu persatu ataupun perkataan yang memisahkan. Kalau kita faham dengan satu persatu, maksudnya Nabi sebut satu. Kalau dengan makna yang satu lagi, faslun dengan maksud pemisah. Bila Nabi bercakap, straight to the point. Benda betul, Nabi akan kata betul. Benda batil, Nabi akan kata batil. Tidak ada main nak berselindung ke, ataupun nak menggunakan perkataan yang berlapik-lapik sehingga tidak difahami ke, tak. Perkataan Nabi jelas. Kalau betul, betul. Kalau kata batil, batil. Itu kefahaman yang diulas oleh para alim ulama kita. Baik. Kemudian disebutkan juga perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam la fudul wala taqsir. Tidak berlebih-lebihan, terlalu panjang sangat pun tidak. Kemudian tidak kata terlalu pendek pula. Kalau terlalu pendek, kurang, tidak difahami. Jadi perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah wastun adlun, pertengahan. Tanpa bainal ifrat wat tafrid, tanpa terlalu panjang, berlebihan, tanpa kurang. Sehingga mengurangkan makna dan tidak sampai mesej yang dikehendaki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita sambung selepas daripada azan nanti. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata ulama yang menghuraikan hadis ini, kalau kita tengok kepada permulaan macam mana disebutkan kisah ataupun dinyatakan jawapan kepada oleh Hindun bin Abi Halah ini adalah soalan daripada Hasan bin Ali tanya berkenaan dengan cara bercakap Rasulullah. Jadi cara bercakap Rasulullah setakat ini je sebenarnya. Hadis yang bercerita ni berkenaan dengan cara bercakap Rasulullah setakat yang kita dah sebutkan tadi. Pada perkataan la fudula wala taqsir. Tak berlebih-lebihan, tidak berkurangan percakapan Nabi. Takat itu je yang berkait dengan percakapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis panjang. Kalau dalam buku kita ini ada 2 muka surat setengah lagi. Yang cerita berkaitan dengan percakapan Rasulullah hanya 1 muka surat. Sekali dengan terjemah lah. Yang bercakap selepas daripada berkait dengan percakapan Nabi, yang bercerita tentang apa yang selain daripada percakapan Nabi lebih panjang daripada apa yang diceritakan berkaitan dengan percakapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tu? Patutnya berhenti takat ni. Ada orang tanya berkaitan dengan percakapan Rasulullah, berhenti takat ni. Khalas lah. Boleh. Wallahu a'lam, assalamualaikum lah sepatutnya kan. Tapi kenapa dalam kitab kita menyebutkan hadis ni panjang lagi, disambung oleh Hindun bin Abi Halah? Kerana kata ulama, oleh kerana Hindun bin Abi Halah nampak anak saudara yang datang ni berminat nak tahu berkait dengan Nabi. Orang ni yang datang ni, budak kecil ni yang datang ni, anak saudara aku ni, dia ini suka kepada atuk dia ni. Nak tahu sangat pasal berkait dengan atuk dia ni. Jadi diberi pengetahuan tambahan selain daripada bab Nabi bercakap. Dicerita bab lain. Akhlak-akhlak lain yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun sambung lagi perkataan. Disebutkan, saya ambil satu perenggan lagi, insya-Allah selebihnya kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Sebab kita tidak boleh la fudula wala taqsir. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau berhenti terus jadi kurang, kita sambung sikit. Kalau panjang sangat dia jadi lebih, tak boleh kan. Kita ambil tengah-tengah. Ambil satu perenggannya lagi. Jadi kata Hindun, dia kata laisa bil jafi walal muhini, ataupun dalam riwayat lain wala bil muhini yu'azzimun ni'mata wa in daqqat
la yadhummu minha syai'an ghaira annahu lam yakun yadhummu dhawaqan wa la yamdahuhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang keras, bukan seorang yang kasar. Dari segi percakapan baginda, dari segi perbuatan baginda, bukanlah seorang yang al-jafi. Itu bukan sifat Nabi. Al-jafi bukan sifat Nabi. Sifat Nabi adalah lemah lembut. Itu sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam masa yang sama, walal muhinu, tidak pula sifat lemah dan hina. Walaupun tak keras, tidak kasar, bukan bermakna baginda seorang yang terlalu manja, baginda seorang yang terlalu merendah diri sehingga apa sahaja orang buat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada apa-apa respon, tak. Kerana sifat lemah, terlalu lemah dan hina, terlalu hina itu dia jadi satu, kita kata sifat buruk bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak bawa dakwah? Perlu juga ada ketegasan pada tempat dia. Jadi pertengahan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak suka menghina. Nabi sallallahu alaihi wasallam wala bil muhin, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak suka menghina. Kemudian yu'azzimu an-ni'mata wa in daqqat, baginda selalu mensyukuri dan menghargai nikmat Allah walaupun sedikit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun sikit nikmat yang diberikan dari segi jumlahnya, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mensyukuri. Bukan kata bila banyak nikmat barulah nak disyukuri. Kalau sikit tidak disyukuri. Ini akhlak yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda tidak pernah sekalipun menghina kurniaan yang diberikan. La yadhummu minha syai'an. Apa sahaja nikmat Allah yang Allah berikan, Nabi tidak pernah menghina, tidak pernah memperkecil-kecilkan nikmat tersebut. Ini pengajaran untuk kita jugalah. Kalau kita tengok kenapa dipilih akhlak-akhlak ini untuk diceritakan kepada Hasan bin Ali. Akhlak-akhlak ini adalah akhlak yang perlu ditanam oleh minda anak-anak seawal usia mereka masih lagi kecil lagi. Biasa budak-budak kalau macam anak-anak kita juga, cucu-cucu kita jugalah kadang-kadang eleh. Musim-musim raya kalau orang bagi duit raya RM1, RM2, eleh. Sikit je kan dia kata. Setakat RM1 apa barang? Dia kata macam tu kan. Jadi kita kena didik supaya nikmat Allah, pemberian walaupun sedikit mesti disyukuri. Jadi dia pilih akhlak-akhlak Rasulullah yang bersesuaian untuk diterapkan kepada kanak-kanak yang bertanya ini. Sesuai dengan Hasan bin Ali datang bertanya, yang masih lagi pada ketika itu adalah anak kecil lah kita kata, generasi muda daripada kalangan sahabat. Baik. Kemudian baginda tidak pernah mengeji makanan mahupun memujinya supaya dapat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeji makanan. Makanan tak sedap lah, hampir lah ambil, buang ke apa ke, Nabi tidak pernah buat macam tu. Sebagaimana sebelum-sebelum ini pun dalam bab makan, dalam bab kita kata idam contohnya kan, dalam bab berkaitan dengan lauk pauk Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjelaskan satu persatu. Makanan-makanan Rasulullah itu kebanyakannya adalah makanan orang kebiasaan. Dan walaupun benda itu benda yang remeh-temeh pun Nabi memuji. Contohnya kalau dalam rumah ada cuka sahaja, benda yang biasa sahajalah, tapi Nabi sebut nikmal idamu hadhihi, sebaik-baik perkara, sebaik-baik lauk adalah benda ni. Ni'mal idamu al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Padahal cuka itu makanan biasa. Bukanlah makanan eksklusif, makanan terpilih ke, bukan. Makanan yang nilainya biasa sahaja. Tapi Nabi memuji makanan. Bukannya Nabi bersifat mencela makanan tersebut. Dalam masa yang sama disebut sini, Nabi dalam keadaan, setengah keadaan, tidak memuji makanan supaya dapat banyak. Maksudnya, kalau Nabi puji makanan itu puji yang ikhlas. Bukan memuji kerana nak membodek. Itu kita kena faham. Ada setengah orang, kan, bila orang belanja makan kat dia, dia berterima kasih tu berterima kasih lah, lebih-lebih pula. Oh, ini kalau sekali sebulan okey ni kan. Lebih-lebih, itu dia masuk unsur membodek. Jangan kita berterima kasih ataupun memuji di atas makanan yang diberi kepada kita, ataupun apa pemberian orang kepada kita dengan tujuan supaya
diberi lebih lagi pada depan hari. Itu kita kena ingat. Nabi bukan sedemikian. Mengharap pemberian itu untuk kemudian hari nanti, maka kita pun puji. Kalau tidak kerana tersebut, kita tidak berterima kasih, kita tidak puji. Bermakna pujian kita itu pujian yang bermakna ada udang di sebalik mi, orang kata sekarang kan, bukan di sebalik batu dah. Kan? Makna kata, kita kalau kita mensyukuri, kita syukur betul-betul, terima kasih betul-betul, bukan kerana kita ada tujuan lain di sebalik pujian yang kita berikan di atas makanan yang kita makan atau makanan yang diberikan oleh orang kepada kita. Itu akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai mesej ini disampaikan kepada seorang anak yang masih lagi usianya muda untuk mereka mengikuti, anak-anak ini mengikuti akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun boleh ambil juga, di samping kita dengar cerita-cerita seumpama ini, kita boleh ajar kepada anak-anak kita supaya bersyukur di atas rezeki. Jangan hina makanan, cerca kan, apa memburuk-burukkan makanan yang dimakan, jangan. Walaupun mungkin tak sedap sedikit pun, mesti beradab kalau sekiranya kita nak menolak makanan tersebut. Jadi semua ini perlu dididik, perlu diajar kepada generasi muda kita. Mudah-mudahan akhlak nubuwah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Jadi untuk malam ini sekadar itu sahaja. Insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita habiskan hadis ini dan kita akan masuk kepada bab yang seterusnya berkait dengan ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.